أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة صالحة. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طاهرا طيبا مباركا فيه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah kita akan mulakan bacaan kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, khaidim talabatil ilmi syarif bil haramil makki. Faqala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Penawar Bagi Hati. Jadi nama kitab kita ni Penawar Bagi Hati. Yang mana istilah penawar, iaitu kitab kita ni dia namakan dengan bahasa Melayu Penawar Bagi Hati. Yang mana pada golik-goliknya kitab Jawi ni dia tulis, memang dah tulis dengan tulisan Jawi tak, dengan bahasa Melayu, tapi tajuk dia tu tajuk Arab. Sulam Mubtadi, Kifayatul Muhtadi, Hidayatul Sibyan, Bidayatul Mubtadi. Nama Arab kitab Jawi ni. Tapi apa yang dibuat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullahu ta'ala, beliau menulis, memberikan tajuk kitab dia ni dalam bahasa Melayu, supaya memberi faham kepada kita, lantas dengan nama kitab tu terus faham apa dia nak cerita ni. Ni jadi nama kitab dia Penawar Bagi Hati, iaitu penawar dalam bahasa Arabnya kita panggil syifa ataupun ilaj. Penawar Bagi Hati. Kenapa disebut penawar? Seolah-olah kitab dia ni adalah ubat kepada hati yang sakit. Ubat kepada hati yang sakit. Bukan hati yang sakit tu hati yang kena pergi cek doktor ni ada penyakit hati, bukan tu. Yang ni hati yang sakit, yang mana kesakitan tersebut merupakan sifat-sifat mazmumah yang ada pada diri seseorang. Sebab tu dia gambarkan kitab dia ni sebagai penawar bagi hati. Penawar bagi hati yang menghimpunkan dia, dia ini kitab ni Asy-Syaikh, yakni oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, khaidim talabatil ilmi syarif bil haramil makki. Jadi pengarang kitab dia ni, kitab Penawar Bagi Hati ni adalah Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib. Nama dia Asy-Syaikh Abdul Qadir. Jadi istilah syekh ni
disebut oleh ulama dia ada beberapa jenis syekh. Yang pertama, syekh ni orang panggil syekh ke dia kerana dia ni umur 40 lebih dah, boleh panggil syekh. Man jawaza arba'ina, barang seorang yang mana umur 40 lebih kita panggil syekh. Syekh, apa khabar syekh? Yang bukan alim, memang dia bukan alim. Tapi sebab umur lebih dah, umur lebih 40, kita boleh panggil syekh juga. Ini disebut oleh Syekh Ibrahim Bajuri rahimahullah ta'ala dalam kitab dia Hasyiah Al-Bajuri ala Ibn Qasim, ala Syarh Ibn Qasim, Syarah Matan Ghayah wa Takrib. Baik, jadi itu yang pertama ni, man jawaza arba'ina, orang yang berumur 40 tahun. Yang kedua, istilah syekh ni juga merujuk kepada man 'allamal Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran walaupun umur dia muda. Umur 18 tahun tapi bisa baca Quran, menghafal Quran, ingat 30 juzuk, reti hukum hakam, reti hukum dari sudut tarannumnya, reti dari sudut ilmu suaranya, makhraj hurufnya, sifat hurufnya, reti dia mengajar Quran, maka boleh juga kita panggil dia ni sebagai asy-syekh. Ustaz muda lagi umur 18 tahun kita panggil syekh. Kan panggil syekh kan bukan orang alim yang mengajar Quran aja. Jelas tu. Man 'allamal Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, maka dipanggil juga dengan gelaran syekh. Tu yang kedua. Yang ketiga, asy-syekh Syekhur Rahman. Asy-syekh Syekhur Rahman, yakni syekh guru murabbi. Dia panggil syekh juga ni. Guru murabbi, orang guru yang mendidik hati kita. Kadang-kadang kita dengar suara dia terubak masalah kita. Kita pergi dengar dia mengajar. Kadang-kadang dia sebut tu kena atas motek kita. Dia tak tahu masalah kita ke apa. Tapi bila dia kecek, dia kata kat aku tu. Biar tak guru tak tahu pun masalah kita ke apa. Tapi dia cerita situasi duk bayar masalah tu, sebutir serupa dengan masalah kita. Kita duk penipala 5 hari duk mikir ni, dia dengar dia kecek, sah masalah. Dia bagi solusi. Tu antara ciri-ciri guru murabbi. Ni pun kita panggil sebagai syekh juga. Yang keempat, asy-syekh Syekhus Syaitan. Ni syekh juga ni. Syekh yang mana bawa orang kepada syaitan, ataupun disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan gelaran ulama su, ulama yang buruk, ulama dunia yang menggunakan ilmu dia untuk tukar dengan harta benda dunia. Pada hakikatnya disebut sebagai syekh lah. Pada zahirnya nampak seperti syekh, tapi pada hakikatnya Allah Ta'ala jualah yang tahu apa dalam hati dia. Jadi istilah Syekh Abdul Qadir sini ni merujuk kepada Syekh Syekhur Rahman, guru murabbi, orang alim, tok alim, dipanggil syekh. Di tanah Arab dipanggil syekh. Guru-guru belajar tanah Arab, bila mana mereka balik ke tempat mereka ataupun balik ke negara mereka, maka dipanggil syekh. Kalau guru-guru mari daripada Fatani, alim besar daripada Fatani, mengaji di Fatani, kita panggil baba. Itu istilah dia ni, baba. Kalau mari daripada Indonesia, mengaji di Indonesia, kita panggil kiai, pak kiai. Mari daripada Yaman, keturunan Rasulullah pula, kita panggil Habib. Kalau tanah Jawi kita ni, orang alim, kita panggil dengan gelaran Tok Guru. Tok Guru. Tu. Jadi istilah-istilah tu semua merujuk kepada orang alim. Jadi dia ada empat jenis syekh tadi. Jadi nama dia Syekh Abdul Qadir. Abdul Qadir itu nama dia, bin Abdul Muttalib
Ayah dia nama Abdul Muttalib Al-Indonesi. Mana tu Indonesi? Indonesia lah, nisbah kepada Indonesia. Ya belakang tu ya unisbah. Al-Indonesi nisbah kepada Indonesia. Beliau berasal daripada Indonesia. Al-Mandili. Mandili ni nama tempat di Indonesia. Mandailing ni. Asal dia Mandailing. Tu. Tulis ke Arab jadi Mandili. Khuwaidim talabatil ilmi syarif. Khuwaidim ni dia asal daripada perkataan khadim. Khadam. Orang yang bagi perkhidmatan. Orang yang khidmat, khadim. Kemudian ditasghirkan, dikecilkan. Talib jadi tuwailib, khadim jadi khuwaidim. Nas, unais. Tu dah ismu tasghir, isim tasghir. Jadi dia gunakan sebagai istilah dia khuwaidim, asalnya khadim, khadam. Tapi dia gunakan khuwaidim, dia gunakan uslub, dia gunakan isim tasghir. Kerana apa tu? Kerana tawaduk dia. Kerana tawaduk dia. Talib tuwailib. Tu. Kecil. Khadam kecil. Kalau kita terjemah bahasa kita agak khadam kecil. Jadi khuwaidim talabatil ilmi syarif. Khadam kecil ilmu yang mulia. Asy-syarif yang mulia fil harami al-makki, di Masjidil Haram al-Makki, iaitu gelaran kepada Syekh Abdul Qadir juga, iaitu seorang yang menetap di Mekah, al-Makki. Tu. Jadi sebelum kita baca kitab dia ni, mari sama-sama kita kenal dulu siapa dia Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni. Jadi beliau seorang guru yang berkhidmat mengajar di Masjidil Haram di Mekah suatu masa dahululah. Dan pernah beliau ditawarkan beberapa jawatan. Pertama, beliau pernah ditawarkan jawatan sebagai guru agama di Afrika. Sebab di Mekah ni bila mana musim haji, orang-orang besar daripada seluruh dunia pergi haji. Tengok tu guru besar, tu guru alim ni nak bawa balik negara dia. Antaranya Afrika, minta dia supaya jadi guru agama di sana. Pernah Soekarno, Presiden Soekarno Indonesia, minta dia untuk jadi mufti di Indonesia. Ni orang alim besar ni, Bapak Presiden. Bapak Presiden minta dia ni balik Indonesia jadi mufti sana. Dan pernah Raja Saud tawarkan dia ni jadi menjawab jawatan sebagai Qadhi Qudah, ketua hakim. Jadi ketua hakim di Saudi. Tapi semua tawaran-tawaran tersebut ditolak oleh beliau kerana beliau ingin mengajar di Masjidil Haram. Nampak ulama tu. Sebab kalau dia pergi jawatan-jawatan tu, dia jadi Qadhi Qudah, kau jadi mufti, masa dia untuk mengajar tu jadi tak ada, jadi kurang lah. Batu kalau tengok tu peti, masa dia mengajar tu tak serupa dengan ustaz-ustaz tu guru pondok. Tu guru pondok pagi pas petang pas malam duk mengajar. Dia jadi mufti, dia ada kerja-kerja lain. Dia menjawab jawatan mufti tu, dia ada kerja-kerja lain, kena mesyuarat situ, mesyuarat sini. Kena pergi situ, pergi sini, jumpa orang tu, jumpa orang ni. Masa dia untuk mengajar tu jadi kurang. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala, beliau lebih suka mengajar kerana dengan mengajar beliau boleh melahirkan generasi. Daripada dia tok guru, dia mengajar, anak murid dia jadi tok guru juga. Tu masya-Allah tabarakallah. Jadi beliau mengajar di Masjidil Haram selama 30 tahun. Satu masa yang lama lah.
30 tahun mengajar di Masjidil Haram. Batu kita kalau kita nak mengaji jangan berhenti sampai umur 28, 25, 30. Kita mengaji kena mengaji sampai mati. Tok guru mengajar 30 tahun, dia mengaji lama lagi. Tak? Tu. Jadi beliau sangat aktif dalam dunia penulisan juga, menulis beberapa buah buku. Masyhurlah buku dia ni. Antaranya dia tulis Risalah Pokok Qadiani. Itu kitab berkaitan dengan ilmu akidah. Nak menyanggah kelompok-kelompok Qadiani. Dulu sohlah ajaran Qadiani ni. Mirza Ghulam Ahmad. Tu pengasas dia tu. Daripada India. Lah ni tak bunyi dah tau. Tak tahulah, mungkin ada lagi, wallahualam. Yang kedua kitab dia yang suhu antaranya kitab Al-Mazhab atau Tiada Haram Bermazhab. Tu kitab Al-Mazhab atau Tiada Haram Bermazhab. Kitab ni pernah didaurahkan, dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz Safwan Sabri dalam sebuah daurah anjuran Darul Fatih, pusat pendidikan online Darul Fatih. Tu. Kemudian ada lagi, dia tulis kitab Pendirian Agama Islam. Ini kitab yang bahas tentang ideologi-ideologi seperti ideologi kapitalis, ideologi sosialis, komunis. Masya-Allah ni. Itu adalah najis-najis dalam akidah versi moden. Dulu kita berperang dengan Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Dulu faham-faham lama. Tapi sekarang ni munculnya ideologi-ideologi baru yang menjadi najis dalam akidah umat Islam. Sosialis, komunis. Ajaran apa lagi? Kapitalis, liberal, pluralism, macam-macam. Yang mana akhirnya kalau kita tidak berhati-hati, kita terpengaruh dengan fahaman-fahaman mereka. Pala ibu kepada fahaman-fahaman yang menyeleweng ini, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala, ibu dia apa dia? Sekularism. Fahaman sekularism itulah punca asas kepada berpecahnya kepada ideologi-ideologi yang kecil ni. Betul fahaman sekular ni kena tolak, wajib kita tolak. Tu kitab dia Pendirian Agama Islam. Tu. Kemudian kitab seterusnya yang dikarang oleh beliau tulis Kebagusan Undang-Undang Islam dan Kecelaan Undang-Undang Ciptaan Manusia. Masya-Allah ulama tu roh ni ngajar hebat dalam ilmu turah, tulis kitab-kitab turah ni penawar bagi hati dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama menulis kitab yang membicarakan tentang isu yang sedang berlegar pada masa tersebut. Isu-isu yang telah melanda umat Islam pada waktu tersebut, beliau tulis kitab. Iaitu berkaitan dengan kebagusan undang-undang Islam. Sebab pada masa itu tersebarnya fahaman sekularisme yang menolak undang-undang Islam. Nak jadikan undang-undang ciptaan manusia tu sebagai undang-undang tertinggi. Sedangkan undang-undang terbaik yang paling tinggi adalah undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala buat undang-undang, waktulah yang terbaik sekali. Apa yang mari daripada Allah, yang mari daripada Nabi, maka itulah yang terbaik sekali. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khairatu min amrihim. Tidak boleh bagi orang mukmin lelaki, mukmin perempuan, bila mana Allah dan Rasul telah berputus buat satu keputusan, mereka memilih keputusan yang lain daripada yang Allah Ta'ala dan Rasul putuskan. Tak boleh. Dan yang kelima, beliau juga menulis tentang kitab, tajuk kitab dia Islam, Agama dan Kedaulatan. Kitab ini menerangkan tentang pemikiran politik dan kenegaraan Islam. Tu Masya Allah. Di kitab-kitab dia tu kita nampak macam kitab yang moden jugalah, kitab yang seolah-olah sedang berinteraksi dengan situasi yang berlaku pada zaman dia. Tu.
Baik. Jadi Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib lahir pada tahun 1329 Hijrah ataupun 1910 Masihi. Kalau ada lagi lah ni umur 100 lebih, 110 kali kan 113 tahun. Kalau ada lagi lah ni lah. Dia tua sikit pada Mahathir. Tu Dr. Mahathir umur 98. 98 dia 110. Jadi 113. Beza dalam 15 tahun, tak banyak. Orang baru lagi maksudnya bukan orang lama lah. Penulis pengarang kitab kita ni ulama yang dalam kategori moden lagi bukan moden, maksudnya rapat dengan kita tak sampai. Dia lahir tu 1110. Kalau hijrah 1329 hijrah lahir. Dia wafat pada tahun 1385 hijrah ataupun 1965 wafat. Jadi sekitar umur berapa tu? 55 tahun. Tak? 55 tahun umur dia. Masya-Allah. Muda lagi kalau kira tak. Tapi ulama ni walaupun kita tengok umur dia muda, tapi sebenarnya umur panjang. Betul tak? 55 tahun ni pendek umur. Muda lagi ni. Tapi sebenarnya umur dia panjang. Mana bukti dia? Bukti dia walaupun dia telah wafat, tapi tu, kitab dia tu dibaca sampai kali ini. Jadi gapo dalam kitab dia ni seumpama itulah percakapan dia, itulah tulisan dia, itulah orang panggil gapo? Lisan dia yang sedang berkata-kata. Mulut dia sedang berkata-kata walaupun beliau telah pun wafat. Batu nak kau panjang umur tu. Orang kata panjang umur ni tidak semestinya umur panjang. Kalau umur 1000 tahun kalau tak semaya, apa gunanya? Kata sarjana walaupun umur 1000 tahun tapi tak semaya, apa guna? Panjang umur situ adalah umur yang digunakan untuk kebaikan. Walaupun telah meninggal lama dah. Meninggal umur dia pendek 40 tahun, 55 tahun. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala umur berapa meninggal? Wafat umur 55 tahun juga. Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah, wafat 54 tahun. Wafat 204, 54 tahun umur. Jadi dengan umur yang walaupun kita kata tidak begitu panjang, tapi dengan dia menulis kitab, dia sebarkan ilmu dan sebagainya, sampai ke hari ini manfaat ilmu tu sampai kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tu maksud umur panjang. Supaya kita juga kalau kita ada satu benda yang mana orang guna sampai hari kiamat, kita mati dah. Tapi ada masjid kita wakaf, orang duduk mari semaya misalnya. Ni kita bila mana kita mati, orang duduk mari semaya, orang duduk tahajud, orang duduk mengajar, orang duduk buat program-program kebaikan, kebajikan dan sebagainya. Kita le kubur tu panjang lagi umur kita, pahala tu masuk lagi. Tu Jadi beliau wafat pada 1965. Dan beliau, antara guru beliau adalah Syekh Hasan Masyar rahimahullah ta'ala, Syekh Sayyid Al-Alawi, Syekh Abdullah Sa'id Al-Lahji, Syekh Yasin Fadani. Itu antara guru-guru beliau, yang mana beliau menuntut ilmu di Mekah ni. Semua ni guru di Mekah dululah. Guru di Masjidil Haram pada suatu ketika dahulu. Sekarang ni pusat ilmu tu tidak duduk situ dah. Dia lari ke Mesir, lari ke Syria. Tapi lah ni Syria ni pergi dah. Di Mesir lah tempat utama. Tu. Baik. Antara kitab lain dia, kitab Anak Kunci Syurga.
kitab Anak Kunci Syurga antara kitab karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala. Baik, kita akan baca kitab insyaAllah. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah Ta'ala apa ni, Syekh Musannif memulakan kitab dia ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tu? Kerana dia beramal dengan Al-Quran. Quran start dengan Bismillah juga. Tengok dalam surah Al-Fatihah mula dengan Bismillah. Maka dia mulakan kitab dia dengan seperti mana Al-Quran, iaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kerana dia beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa ajzam, wa fi riwayatin fahuwa aqta'. Setiap amalan yang ada nilai di sisi syarak, kalau tidak start dengan bismillah, maka akan terputus keberkatan. Tak ada keberkatan. Nah, tulis kitab benda mahal ni di sisi syarak, tapi kalau tak tulis, tak mula dengan bismillah, maka akan terputus keberkatan. Batu kita nak mari masjid, turun kaki rumah tu bismillah. Nak mari masjid baru ada keberkatan dalam setiap langkah kita. Kita nak pergi sekolah, nak pergi tempat kerja, kita mulakan dengan bismillah, supaya ada keberkatan dalam setiap kerja kita. Betul. Kalau tidak, terputus keberkatan. Dalam surah Al-Kautsar, dalam surah Al-Quran ada orang kafir. Allah Ta'ala cerita semula kisah orang kafir, dia menyanyi ke Rasulullah. Dia panggil Rasulullah, dia gelar Rasulullah dengan gelaran Al-Abtar. Abtar ni maksudnya kalau lembu, mandu lah, tak ada anak. Dia panggil ke Rasulullah dengan gelaran tersebut yang menyebabkan Rasulullah sedih. Walaupun Rasulullah ada anak, ada anak puan, anak lelaki pun ada, tapi anak lelaki Rasulullah wafat ketika Rasulullah kecil, ketika anaknya kecil lagi, tak ada besar. Jadi seolah-olah terputus generasi lelaki tu. Orang Arab dulu benda ni sangat-sangat mengaibkan. Bila mana sebut gitu, gelar dengan gelar itu, sedih Rasulullah. Rasulullah pun manusia juga, ada perasaan sedih. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang duk gelar kamu tu, duk caci makimu itu, wahai Muhammad, huwal abtar, dialah yang terputus. Tengok nama dia hari sampai kali ni orang tak tahu. Siapa dia tu? Kita tak kenal dia. Jadi nak ayat abtar, terputus keberkatan. Kalau ni sebuah orang ni terputus generasi. Jadi bila mana dia mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka insya-Allah ada keberkatan. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Maksudnya segala puji, semua puji-pujian kembali kepada Allah, bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala puji diri dia. Puji ni ada 4 jenis. Dia ada puji qadim kepada qadim. Allah Ta'ala puji diri dia sendiri. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak ayat-ayat Allah Ta'ala puji diri dia sendiri. Tu puji yang pertama, puji Allah kepada Allah, puji qadim kepada qadim. Yang kedua, puji qadim kepada hadis.
Allah Ta'ala memuji makhluk dia. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Banyak lagi pujian-pujian. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Allah Ta'ala puji. Sebaik-baik hamba adalah hamba yang suka bertaubat. Allah Ta'ala puji hamba yang suka bertaubat. Tu puji qadim kepada hadis. Dia ada puji hadis kepada qadim supaya kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tu puji hadis kepada qadim. Dan yang keempat, puji hadis kepada hadis. Kita makhluk ni puji sama-sama makhluk. Oh, semak hari ni. Kemah nampak. Bau guting rambut. Misalnya. Guting rambut teh lagi, guting misal tu. Kadang-kadang biasa nampak misal lebat, yang tengok tak ada misal. Nampak pelik sikit ni. Kita kata semak hari ni. Kemah. Jadi pujian makhluk kepada makhluk itu semua adalah sebenarnya kembali kepada Allah. Patut kita puji makhluk, sebenarnya kita memuji Allah. Kita bersyukur, berterima kasih kepada makhluk, hakikatnya kita berterima kasih kepada Allah. Batu Nabi sebut dalam hadis, man lam yashkurillah nashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Lalu kita tolong kita akak bagai berat. Siap tak? Okey, beres-beres. Pakai beres gitu. Nak ayat terima kasih tu berat jadi. Ni. Orang tolong sikit pun kena ayat terima kasih. Tanda kita bersyukur kepada Allah. Sebab terima kasih kita tu Allah Ta'ala yang hantar dia tu. Sebenarnya dah hakikatnya Allah Ta'ala yang hantar dia untuk tolong kita. Kita pun pakai beres. Tak jamu air tu sekarang dah pakai tak terima kasih. Paling kira ayat terima kasih. Sebab terima kasih kepada manusia itu tanda kita berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi segala puji-pujian ni kalau kita lemparkan kepada makhluk sekalipun akan kembali hakikatnya kepada Allah. Kita puji saing kita, sembah demo. Siapa yang jadikan saing kita tu? Allah. Kita puji kereta dia, comel kereta baru. Siapa yang jadikan kereta tu? Allah. Tapi jangan puji bini dia, sudahlah. Merambat belakang parai puji bini dia. Puji apa sahaja kebaikan yang ada pada makhluk kita dah puji-puji, hakikatnya itu mari daripada Allah. Maka segala puji-pujian itu kembali pada Allah Ta'ala belaka. Tu Patut dikata segala puji bagi Allah. Segala puji, segala. Tak kira lah puji kecil kau, puji secara besar-besar kau, puji sikit kau, puji banyak, puji makhluk kepada hadis, puji makhluk kepada Allah Khalik, puji Khalik kepada makhluk, puji Khalik kepada Khalik, puji makhluk kepada Khalik, Khalik kepada makhluk. Empat-empat jenis puji tu kembali kepada Allah Ta'ala belaka. Batu kalau orang puji kita yang hidup gebah hidung. Orang kata, oi semaknya hari ni. Biasa lah. Biasa lah. Orang kedua pula mari. Gua nak nampak lain, semak pelik hari ni. Start gebah hidung lah. Dia tak payah hakikat puji tu. Hakikat puji adalah milik Allah. Alif lam, alhamdulillah. Ada ulama kata alif lam situ tu alif lam lil milk. Segala puji milik Allah. Orang puji kita tak sedap gebah hidung lah. Allah Ta'ala yang bagi kita comel, Allah Ta'ala yang bagi kita semak handsome, Allah Ta'ala yang bagi kita nikmat yang begitu banyak. Jadi kita pun kata alhamdulillah. Maka kita pun tak berasa sedap orang puji, biasa. Kita berasa sedap tu apabila kita rasa puji itu milik kita. Batu duduk semai, gebah le bedong, lepas tu terbang pergi kelilah kot lain tu. Sebab kita berasa orang puji kita. Tapi kalau kita berasa kita tak ada gapo, kalau semak pun semak sikit je, Allah Ta'ala beri, pinjam mes sebentar je. Orang puji kata semaknya demo. Alhamdulillah, milik Allah Ta'ala belaka.
Tak ada berasa berapa, tak ada gebah hidung apa. Tak ada mari berasa besar diri berapa dak. Tu. Jadi segala puji bagi Allah Taala, Tuhan. Tu Allah Taala tu siapa? Allah Taala tu badal pada kata Allah Taala tu Tuhan yang menjadikan ia Tuhan akan jin dan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala lah Tuhan yang jadikan jin dan juga manusia. Jin dan juga manusia ni dua makhluk yang memberati bumi. Dipanggil sebagai as-saqalain. Dua makhluk yang memberati muka bumi ni. Jin mukallaf, manusia pun mukallaf juga. Cuma bezanya jin ni dia mukallaf awal pada manusia. Manusia mukallaf bila mana balik tubik jadi baby tu tak mukallaf lagi. Mungkin suruh semaya. Adik kecil kena semaya. Dak, baby tak kena semaya. Bukan mukallaf lagi. Bila mana balik wajib semaya. Umur 10 tahun, umur 11 tahun balik. Misalnya wajib semaya dah. Tapi jin dia jadi mukallaf apabila dia lahir terus jadi mukallaf. Tu beza lah jin dan juga manusia. Jadi Allah Ta'ala yang jadikan jin dan juga manusia supaya mengerjakan mereka itu jin dan juga manusia tu akan ibadat. Allah Ta'ala buat makhluk ni, Allah Ta'ala buat kita, Allah Ta'ala buat manusia dan jin ni supaya apa tujuan dia? Untuk ibadat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk ibadat. Untuk ibadat jin dan juga manusia tu. Lagi yang sangat mengetahui ia ya Allah. Lagi pula Allah Ta'ala ni lagi yang sangat mengetahui ia ya Allah akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat. Ni panggil bara'atul istihlal, permulaan yang bergemerlapan. Dia nak ayat seolah-olah isyarat kepada kitab dia ni nak tulis berkaitan dengan ilmu tasawuf. Allah Ta'ala Tuhan yang tahu sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala mengetahui mata-mata yang khianat, mata-mata yang buat jahat, mata-mata yang buat maksiat kepada dia, dan juga apa yang disembunyikan oleh manusia dalam hati mereka. Tak boleh susu orang lain dia boleh tahu apabila kita berkecek, kita sebut, kita royak, baru dia tahu apa dalam hati kita. Tapi Allah Ta'ala tak ada kita kecek lagi dia tahu dah apa dalam hati kita. Bahkan kita tahan diri kita daripada berkecek, dia tahu juga apa adalah hati kita. Bahasa beci kat orang kakak ni kecek bunyi tengok muka dia tu berasa rang lalu dah dalam perut. Serabut serah dalam hati. Mulut senyum semacam assalamualaikum gisalah. Masya-Allah. Mulut bukan main rosak atas belakang, dalam hati beci ada setengah orang lagu tu setengah-setengah orang. Apa Allah Ta'ala Maha tahu. Gapo ada dalam hati kita tu Allah Ta'ala pasti akan mengetahui. Batu kadang-kadang gapo dalam hati kita ni kadang-kadang dia tak tubik mulut, dia tubik melalui perbuatan. Kalau kita bercakap orang contoh tak, mulut kita tak wayak, tapi kita ngelak temu dia, kita mengelak. Duk jauh nampak dia, sudah elok pergi ke lain. Walau dia tak nampak. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala dalam matan hikam, kitab hikam dia tu, hikam Ibnu Athaillah, beliau sebut mastudi'a fi ghaibis sarair zahara fi syawahididz zawahir. Barang yang tersembunyi dalam hati tu dia akan tubik melalui anggota-anggota. Dia kata ubik melalui anggota. Perbuatan kita tu nampak kita ni bagaimana, menunjukkan bagaimana hati kita. Jadi dia akan ubik melalui anggota tubuh kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui
apa yang tersembunyi dan segala mata yang khianat. Dia ambil daripada ayat Quran itulah, nah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan lagi akan bertanya, ya Allah, daripada pendengar dan penglihat dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Lagi pula Allah Ta'ala akan bertanya pendengaran. Duk dunia dulu duk dengar apa? Duk dengar orang mengajar ke, duk dengar konsert maksiat? Penglihatan atas dunia dulu duk tengok apa dia? Duk tengok perkara-perkara yang baik ataupun duk tengok maksiat. Tu ditanya di akhirat. Dan juga hati pun akan ditanya juga pada hari kiamat. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pelihat, pendengar, hati semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan selawat dan salam adalah kedua selawat dan salam tu bagi nabi yang dibangkitkan, dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmatan. Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam. Nabi Muhammad ni dia bukan untuk orang Arab saja. Nabi Muhammad ni untuk seluruh alam. Nabi Muhammad bukan untuk manusia saja, tapi untuk seluruh alam. Termasuklah al-jamadat, batu-batu, bukit bukau, pokok kayu, kayu kayan, lautan, daratan, semua makhluk ni Rasulullah diutuskan kepada mereka sendiri. Cuma bezanya mereka bukan mukallaf. Mereka tak perlu buat ibadat seperti kita. Walaupun ada dalam hadis-hadis, pokok-pokok pun bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas adalah kedua selawat dan salam tu bagi nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat, yang bersabda, ya nabi, bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilik ya Allah kepada rupa kamu, dan tetapi menilik ia kepada segala hati kamu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tak tengok kita ni kulit cerah ke kulit gelap, tinggi ke rendah, besar ke kecil. Allah Ta'ala tak tengok belakang tu, zahir-zahir tu Allah Ta'ala tak tengok. Allah Ta'ala tengok hati kita lagu mana. Batu kena mengaji kitab penawar bagi hati. Bukan penawar bagi zahir ni, bagi hati kita tu. Fuad, sir, tu gelaran nama-nama lain bagi hati. Qalbun, fuad, sir. Tengok, itulah tempat tilik Allah Subhanahu wa taala. Tu. Dan atas sekalian keluarganya selawat dan salam, atas sekalian keluarganya, keluarga Nabi dan sahabatnya, sahabat Nabi yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu. Yang mana mereka menyucikan, yutahhirukum tathira, menyucikan hati mereka itu daripada sifat kecelaan, daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk, dan menghiasi mereka itu siapa tu? Keluarga sahabat, sekalian keluarga Nabi, sahabat Nabi tu, dengan perangai yang baik dan sifat kepujian. Bahkan mereka menghiaskan hati mereka dengan sifat-sifat kepujian dan juga akhlak yang baik, akhlak al-karimah. Tu habis itu. Amma ba'du. Kita habis sikit lagi. Tak sedap.
Ya kalau berhabis ni jadi cepat, jadi berambat tak sedap. Dia kena berhenti situ Syumedah tu. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Naktafi bihadzal qad ila anqal amma ba'du. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam ilmu atam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.